Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness. Dan saya seorang fitness coach dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Setelah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah disebabkan privilege yang saya ada dalam membantu mereka yang nak turunkan berat badan, saya telah pun mendapat banyak experience yang saya rasa macam sangat penting untuk saya membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. So now, topik kita hari ini adalah kepada mereka yang ada masalah berat badan dan di kalangan mereka yang ada masalah kencing manis. Alhamdulillah, di kalangan student saya sendiri pun dah ada lebih daripada 10 orang yang ada masalah kencing manis dan Alhamdulillah mereka dah beransur pulih. Mereka dah beransur pulih, mereka dah tak perlukan lagi ubat hanya dengan memakan ataupun mengikut cara diet plan yang diajar kepada mereka dan Alhamdulillah mereka telah pun berjaya selain daripada menjadikan diri mereka lebih sihat, mereka juga dapat dan berjaya menurunkan berat badan mereka. Dan mereka juga berjaya juga menurunkan bacaan gula di dalam darah mereka juga. Dan Alhamdulillah itulah sebenarnya apa yang kita nak lakukan. Itulah target besar kita supaya mereka lebih mudah jadi lebih sihat. Waalaikumsalam Puan Shima Hashimah. Okay, saya harap you all tak kisah saya buat live dengan anak kecil saya ni kan. Dan dia juga insyaAllah one day akan membantu lagi ramai orang yang nak turunkan berat badan selain daripada kita-kita juga kan. Okay, now siapa yang ada dekat sini, dia boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat sini ni. Right, so siapa yang ada dekat sini boleh tak komen sikit. Boleh tak komen juga siapa yang kali pertama tengok saya buat live. Ini apa ni, wangi tak? Right, so apa khabar semua yang ada dekat sini? Boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat sini tu? Boleh tak komen you all daripada mana? Saya tahu ada yang daripada Pahang, ada yang daripada Perak sekarang ni, ada yang dekat Kajang. Right, yang saya tahulah, yang saya kenal. Right, siapa ni? Yang ini mungkin daripada Pahang. Right, so saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan kita. Okay, saya nak, kalau boleh saya nak buat live secepat mungkin sebab saya harap apa yang saya nak share ni akan memberi banyak impact kepada mereka yang benar-benar ingin menurunkan berat badan. Sebabkan sayang sekali kepada mereka yang ada masalah kesihatan dan mereka tak buat apa-apa. Kesian gila, memang kesian gila kalau katakan mereka nak jadi lebih sihat tapi mereka tak buat apa-apa. So that's why saya rasa inilah, saya rasa kita punya platform supaya kita boleh, kejap saya nak cari something untuk dia main. Nah, ambil apa Nah, pen. Kita ada pen color red. Okay. So, siapa yang dah ready boleh tak komen. Waalaikumsalam Puan Shima Ima, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Shima Hashimah, apa khabar semua? Okay, saya nak share tentang bagaimanakah seorang yang ada masalah kencing manis ni dapat menurunkan berat badan mereka dalam keadaan yang cara lebih sihat. Ramai orang kat sini sebenarnya lebih suka menggunakan produk-produk kurus. So, kepada mereka yang still lagi percaya kepada produk kurus, percaya kepada produk kurus lagi ke baby? Jangan percaya kepada produk kurus. Bangun. Ni kenapa nak wrestling kat sini pula ni? Alright, bukan apa. Mereka yang masih lagi mengharapkan kepada produk-produk kurus ni, mereka biasanya walaupun saya ulang balik ayat saya. Mereka yang ada masalah kencing manis ni, yang nak kurus ni dan berharap kepada produk kurus, mereka susah sikit. Dan in fact, diorang ada sedikit masalah untuk turunkan berat badan mereka. Okay, now saya nak Okay, alright. So, siapa dah ready untuk topik saya ni? Boleh tak komen sikit yang dah ready untuk komen saya? Untuk komen. Boleh tak ready? Boleh tak komen kepada mereka yang dah ready? Kepada mereka yang dah ready tu boleh tak komen sikit siapa yang dah ready untuk saya share point saya hari ini. Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad, apa khabar? Right, siapa dah ready boleh tak komen dah ready?
saya nak baca sikit beberapa benda. Okay, antara benda yang saya nak bagi tahu kat sini adalah kepada mereka yang ada masalah kencing manis, solution yang mereka harus lakukan adalah mereka sepatutnya menurunkan berat badan. Itu adalah tipikal sekali, dan if you all rasa apa yang saya nak share ni akan memberi manfaat kepada ramai gila orang, please tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya nak lakukan pada malam ini. Dan saya doakan kepada mereka yang dah tekan button share ni akan mendapat ganjaran yang lebih setimpal daripada apa yang usaha yang dilakukan. Okay, dah ready kan? Okay, mereka yang ada masalah kencing manis ni, mereka sepatutnya kena buat apa? Mereka sepatutnya kena kurangkan berat badan. Dan macam manakah cara mereka nak kurangkan berat badan? Antaranya adalah dengan meningkatkan sensitiviti insulin, hormon insulin mereka. Sebabkan mereka yang ada masalah kencing manis, mereka mempunyai insulin yang tak elok. Right? So, bila mereka dapat turunkan berat badan secara tak langsung, insulin mereka akan jadi lebih sihat. Siapa sini tahu insulin tu apa, boleh tak komen sikit? Right, siapa sini tahu insulin tu apa, boleh tak komen sikit? Yang paling penting sekali adalah kita faham insulin tu apa. Sebab insulin tu lah sebenarnya banyak benda baik yang akan berlaku dan banyak benda yang tak baik akan berlaku kalau kita tidak faham apakah konsep, apakah sebenarnya impact insulin kepada diri kita. Alright. Okay, dikatakan sekiranya mereka menurunkan berat badan sebanyak 7% daripada berat badan mereka sekarang, insulin sensitivity mereka akan meningkat sebanyak 57%. Bermaksud, kalau katakan berat badan seseorang ini 100 kilo dan dia berjaya menurunkan kepada 93 kilo dalam masa yang pada waktu yang sepatutnya, insulin dia akan jadi lebih better sebanyak 57%, almost 60%. So dalam erti kata lain, mereka hampir sihat lah, pendek kata. Mereka hampir sihat dah. Sebab apa? Mereka yang ada masalah kencing manis, insulin mereka tak begitu aktif sangat, tak begitu sensitif sangat. So apa yang mereka makan, contohnya macam makan nasi ke apa ke, nasi itu akan ditukarkan kepada gula, dan gula itulah yang akan diambil oleh insulin dan dibawa kepada organ-organ yang memerlukan. Alright, so itu adalah contoh ataupun gambaran yang senang untuk dijelaskan dan mudah untuk difahami. Sekiranya insulin tu tak cukup, kandungan gula di dalam darah tu akan meningkat. So that's why mereka yang ada masalah kencing manis, mereka patut cek berapakah bacaan gula di dalam darah. Itu menunjukkan betapa tidak sensitifnya insulin mereka sampai mereka terpaksa mengambil insulin shot. Okay, ambil suntikan insulin. So itu adalah satu benda yang kita cuba nak elakkan juga. Alright, so bila kita dah berjaya menurunkan berat badan, sensitiviti insulin kita terhadap makanan kita akan jadi lebih better. So itulah yang menjadikan seseorang itu lebih mudah untuk kembali sihat dalam masa yang singkat. So that's why saya ada beberapa student-student saya yang ada masalah kencing manis, ada juga mereka yang hanya mengamalkan superfood saja. Macam ni superfood ni mereka pun dah berjaya turunkan berat badan mereka. So that's why kepada mereka yang maybe kenal sesiapa yang ada masalah berat badan ni, yang ada masalah kencing manis, memang saya sarankan mereka untuk mengambil superfood ni. Try satu sudu besar superfood setiap pagi. Mereka akan nampak kesan yang sangat menakjubkan dalam masa tak sampai seminggu. InsyaAllah kita cuma kena pasang niat yang baik bila kita ambil superfood tu, dan secara tidak langsung kita akan jadi lebih sihat. Alright. So itu adalah yang pertama, saya cakap pasal percentage. Kedua juga adalah cara yang untuk turunkan berat badan ataupun cara mereka untuk jadi lebih sihat. Diorang punya insulin mereka adalah dengan cara mengurangkan pengambilan karbohidrat. Sebabkan karbohidrat inilah yang menjadikan kita punya what we call that, masalah kencing manis tu akan lagi berlarutan. Dalam erti kata lain, kalau kita banyak sangat mengambil makanan yang berkarbohidrat tinggi, contohnya nasi, roti, ataupun lagi teruk makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi yang
mempunyai GI yang tinggi. Kenapa sebenarnya saya selalu sebut pasal GI ni? GI ni adalah satu coach. Waalaikumsalam. Coach, selamat pagi. Semangat pagi. Yeah. Semangat pagi. Alright. So, kencing manis ni, kencing manis pula. Karbohidrat ni kita terbahagi kepada banyak pecahan. Pecahan pertama, pecahan kompleks ataupun simple. Kompleks karbohidrat dan simple karbohidrat. Biasanya simple karbohidrat mempunyai GI yang lagi tinggi daripada kompleks karbohidrat. Saya ulang, simple karbohidrat kebanyakannya mempunyai GI yang lebih tinggi ataupun glycemic index yang lebih tinggi berbanding dengan karbohidrat kompleks karbohidrat. So itu yang pertama yang kita tahu. Kepada mereka yang ada masalah kencing manis ni, kalau mereka nak makan makanan yang berkarbohidrat, memang digalakkan untuk mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat yang kompleks dan mempunyai GI yang lebih tinggi, mempunyai GI yang lebih rendah pula. So that's why sangat gila penting untuk kita memahami dan mengenal pasti apakah konsep diet yang betul supaya kita akan jadi lebih sihat hanya dengan memilih makanan-makanan yang betul sahaja. So that's why kebanyakan daripada student saya yang dah berjaya menurunkan berat badan, mereka juga berjaya menurunkan paras gula di dalam darah mereka dan seterusnya mereka jadi hampir lebih sihat daripada biasa. Right. So antara pemilihan makanan karbohidrat yang sebagai pilihan mereka yang ada masalah kencing manis ni, memang digalakkan untuk mengambil makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Fiber yang tinggi mempunyai seperti macam buah-buahan, sayur-sayuran dan whole grain. Okey, cuba elakkan roti putih, cuba elakkan macam kuih-kuih dan sebagainya, sebab itu adalah simple karbohidrat yang akan meningkatkan keperluan insulin kita sehingga kan boleh menjadikan kita lagi teruk untuk turunkan berat badan. Alright, Sanisa Saini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Sanisa. Waalaikumsalam Puan Izan Cookies, Puan Kamaziah, apa khabar? Right, terleka lain prospek. Okay, now bercakap tentang fiber yang tinggi, ini adalah salah satu kenapa sebenarnya superfood ni telah membantu ramai sangat orang. Selain daripada mereka berjaya turunkan berat badan, mereka juga berjaya menurunkan paras bacaan gula di dalam darah mereka sebabkan kandungan organic plants and seeds yang mempunyai fiber yang sangat tinggi. Satu sudu besar superfood ni dah mengandungi dalam 40% fiber yang membantu mereka yang ada masalah kencing manis supaya jadi lebih sihat. Kepada mereka yang mungkin kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis, masalah maybe rasa macam nak berdiet tapi tak tahu nak start macam mana, memang saya suggestkan untuk ambil superfood ni sebabkan mereka yang ada masalah kencing manis memang digalakkan. Bukan digalakkan dah, memang diwajibkan. Diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk diwajibkan untuk memakan. Saya ulang balik. Kepada mereka yang ada masalah kencing manis, memang diwajibkan untuk menurunkan berat badan mereka. So kalau katakan mereka tak tahu macam mana, you all boleh contact stokis agent kami yang sedang komen dekat sini menunjukkan lokasi masing-masing. Dan sekiranya you all tak pasti agent mana, stokis mana yang patut di contact, ataupun agent mana, stokis mana ataupun wakil mana yang patut dihubungi, so boleh je WhatsApp nombor telefon yang saya dah letak di ruangan komen tu supaya kita nampak dengan mudah bagaimanakah caranya ataupun bagaimanakah kita dapat membantu you all yang maybe kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis tersebut. So far boleh faham tak poin-poin saya? Saya belum masuk lagi ni. Tiga cara senang kurus walaupun you all ada masalah kencing manis. Alright, saya tak masuk lagi. Saya baru masuk mukadimah baru. Kalau dalam silat tu namanya kuda-kuda. Saya baru masuk kuda-kuda dulu. Belum lagi masuk buah yang pertama. Buah pertama, buah kedua, buah ketiga. So, seterusnya pula adalah bila mereka dah kurangkan pengambilan karbohidrat, mereka kena lebihkan sedikit daripada makro yang lain. Macam mereka kena lebihkan sikit karbohidrat. Diorang kena lebihkan protein dan diorang kena lebihkan lebihkan protein dan lemak yang sihat.
Waalaikumsalam Puan Muhammad Syahmin, apa khabar? Okey. So bila dah tahu pemilihan mana yang kena lebihkan, alright, alhamdulillah mereka pun akan lebih mudah turunkan berat badan sekiranya digabungkan dengan exercise yang betul. Alright, saya nak baca sikit komen daripada Puan Sanisa Saini. Dengan pengambilan makanan yang betul dan bantuan superfood, saya dah bebas dari kencing manis, hampir cucuk insulin. Lepas amal superfood, alhamdulillah saya dah berjaya turunkan paras gula dan balik normal. Sekarang 4.6. Dulu jaga makan pun masih 8.9. Nampak tak nampak tak keberkesanan superfood ni kalau katakan kita betul-betul amalkan diet yang betul juga. Sebab superfood alone memang tidak akan membantu. Yang akan membantu kita adalah superfood campur pemilihan makanan sihat. InsyaAllah memang really akan membantu kita meningkatkan tahap kesihatan kita dalam keadaan lebih baik. Alright. Alright, seterusnya apa? Alright. Antara benda yang kita boleh consider adalah, siapa sini, yap, so far boleh faham ke? Saya punya point so far? Boleh faham tak point saya so far? Kalau boleh faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love kalau faham? Sementara nak tunggu love korang ni, saya minum dululah. Saya nak bagi tahu sikit statistik mereka faham, alhamdulillah. So saya nak baca sikit statistik, boleh tak? Statistik. Alright, statistik menunjukkan, kejap, masa ni lah nak loading gila. Okay, statistik menunjukkan bahawa, alright, faham Shima. Okay, alhamdulillah. Saya nak baca sedikit beberapa statistik. Siapa sini nak dengar statistik? Statistik ni macam penting juga untuk kita faham. Okey, kadar diabetes di Malaysia meningkat daripada pada tahun 2015 kepada 2019, meningkat daripada 13.4% kepada 18.3%, meningkat dalam 5%. Bayangkan, mungkin di kalangan family members kita ada terdiri daripada mereka yang ada masalah kencing manis. Mungkin orang yang kita sayangi ada masalah kencing manis. So that's why mereka yang mempunyai masalah obesity ni melebihi dah 50%. 50% dah meningkat dah sebenarnya. Ya Allah. Okey, saya nak baca lagi. Dulu sebenarnya statistik menunjukkan mereka yang ada masalah obesity ni adalah di kalangan mereka dalam 47%. Sekarang ni dah meningkat sampai ke 50%. So kalau katakan lain putus-putus ni, kita kena sambungkan dia dengan benang. Macam tu gaya dia. So apa lagi yang saya nak patut bagi tahu ni adalah, okey, perbelanjaan penjagaan ataupun perbelanjaan untuk mengubati masalah kencing manis ni meningkat daripada 3.6% pada tahun 2011 meningkat kepada 5.1%. Meningkat tu banyak gila, 2% kot. Right, so kalau katakan kita ada banyak gila duit, so tak kisahlah kita nak ada kencing manis. So penting sangat untuk kita menjaga kesihatan diri kita sekarang supaya kita dapat berjimat-jimat di hari tua kita kelak. Right? Tak berapa jelas tersekat-sekat ni. Kenapa ramai sangat tersekat-sekat? Mungkin ada sekatan jalan raya agaknya. Cuba tengok, ada tak polis ke yang buat roadblock pada kita punya live ni? Takut je lah kan. Alright. Seterusnya pula adalah penyakit. Penyakit yang berjangkit Penyakit yang berjangkit ni, contohnya macam baru-baru ni, macam sekarang ni kita ada masalah COVID-19, and kebanyakan daripada mereka yang telah pun meninggal dunia disebabkan COVID-19, mereka mempunyai
antaranya mempunyai masalah kencing manis juga. So that's why sangat penting untuk kita mengubati diri kita daripada masalah kencing manis. Mereka yang ada masalah kencing manis ni biasanya akan chances untuk mereka yang ada masalah obesity ni lebih tinggi untuk kena masalah kencing manis. So that's why kita patut menjaga kesihatan kita sekarang. Alhamdulillah dekat jengka line clear, maka tak ada roadblock. Maksudnya kalau katakan PKPB kan. So apa lagi saya nak baca ni, 4 daripada ni pasal kolesterol pula. Kolesterol kita cerita pasal topik lain. Cerita pasal semua benda hari ni macam apa pula aku nak cerita sekarang nanti kan. Okey, seterusnya apa lagi? Kesihatan. Doktor pernah bagi tahu akak kencing manis boleh makan pisang, tapi makan pisang yang besar. Makin besar pisang tu makin bagus. Pisang yang kecil tu gula tinggi. Tak boleh makan pisang kecil. I see. Baiklah. So antara makanan yang sepatutnya diambil, ramai orang selalu kurang ambil buah-buahan dan sayur-sayuran dan air kosong. Alright. That's why kebanyakan daripada student-student saya memang akan sedikit kekurangan makan sayur, makan buah ataupun cukup minum air. Memang dia akan menjadikan seorang tu susah untuk turunkan berat badan. Kalau ingat live saya pagi tadi ataupun semalam saya pun tak ingat, apakah punca orang susah nak turunkan berat badan? Mungkin disebabkan kurang minum air juga. So that's why cukupkan minum air. Sentiasa ada gelas dekat tepi ni ataupun mug untuk kita sedikit sebanyak menghirup air. Macam ni, alhamdulillah. Saya siap buat demo lagi cara minum air dengan betul. Alright. Lagi apa lagi? Itu antara. Okay, saya nak baca sikit tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity. Alright. Pada tahun 2019, penyakit tidak berjangkit dan permintaan jagaan kesihatan diabetes mengalami peningkatan yang membimbangkan di Malaysia dari 13.4 pada tahun 13.4% pada tahun 2015 kepada 18.3% pada tahun 2019. Okey, malah mengikut statistik, 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia mengidap penyakit diabetes. Dengar tu, kalau katakan kita ada kawan dekat, kalau katakan dekat office kita, dekat tempat kerja kita semua pun dewasa, ada 10 orang, bermaksud ada 2 orang yang ada penyakit kencing manis. Alright, diabetes adalah antara faktor utama kepada penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, dan merupakan penyebab kematian utama di Malaysia. Masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak berusia kurang daripada 5 tahun turut mencatatkan peningkatan dari 17.7% pada tahun 2015 kepada 20.1% pada 2019. Patutlah saya rasa macam bila saya pergi keluar je, pergi ke kedai mana-mana, ramai betul budak-budak yang rendah-rendah. Macam ke aku yang dah makin meninggi? Mungkin ini ikut statistik ni telah menjelaskan kebantutan kanak-kanak, dan kanak-kanak ni could be sebahagian daripada family kita. So macam mana cara nak mengelakkan? So masalah kebantutan ni biasanya kurang nutrition, malnutrition yang jelas berlaku kepada kanak-kanak sehingga mereka punya pembesaran terbantut. Alright, saya baca yang seterusnya. Rakyat perlu diperkasakan untuk menjaga kesihatan masing-masing, mengamalkan gaya hidup yang sihat dan mencegah penyakit tidak berjangkit serta penyakit berjangkit, termasuklah mengamalkan norma baharu selepas PKPB pasca COVID-19. So macam ini adalah statement daripada KKM. Baru-baru ni saya dapat daripada saya punya newsletter, menunjukkan saya rasa macam benda ni saya patut sampaikan pada malam ni. So kenapa saya nak highlightkan tentang kencing manis? Sebabkan statistik tu menunjukkan dalam 5 orang dewasa, seorang yang akan ada masalah kencing manis. So that's why penting sangat untuk kita memahami dengan jelas macam manakah caranya untuk kita membantu mereka yang ada masalah kencing manis ni, especially mereka yang ada masalah kegemukan, supaya kembali sihat. Sebab kemungkinan besar mereka itu adalah ahli keluarga kita
mak kita, bapa kita, adik-beradik kita, suami kita, isteri kita, atau mungkin anak-anak kita, ataupun menantu-menantu kita, ataupun BFF kita yang dulu kita selalu ejek-ejek, kutuk-kutuk, dan mungkin mereka mungkin ada penyakit kencing manis tu. So that's why sangat penting untuk kita memahami apakah yang sepatutnya kita lakukan. So apakah yang patut kita lakukan? Kita patutlah membantu mereka supaya mereka selalu dapat memahami cara yang betul untuk turunkan berat badan. Bagaimana? Tekan button share je. Please, tekan button share saja. InsyaAllah mereka akan dapat sedikit sebanyak information yang saya berikan ni. Alright, so kepada mereka yang tak ada line tu, cuba pergi jumpa kat Cik Ta. Macam mana dia ada line banyak ni. Mesti ada something yang dia buat. Dia kau team kot dengan polis yang jaga highway, yang buat roadblock banyak. Sebab tu dia tak ada jalan tersekat-sekat. Okay. Alright. Siapa dah ready? Itu tadi tu baru bunga-bunga dia. Baru ke kuda. Saya belum masuk lagi topik yang utama. Okay, saya nak share 3 cara. 3 cara macam manakah cara yang mudah untuk kita turunkan berat badan walaupun seseorang itu ada masalah kencing manis. Alright, saya tak nak buat lama-lama sangat sebabkan saya tadi anak saya menangis, entah dia terpijak apa, entah sakit, so saya nak pergi tengok dia kejap. So that's why saya buat live pada awal tadi tu, saya buat dia menangis kot. So tak sampai hati, takkan nak buat live kan. So saya buat dia sekali. Kod-kod lah nanti dia boleh berani buat live share macam ni, boleh membantu lagi ramai lagi orang. So alhamdulillah, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat. So saya nak cakap terima kasih kepada mereka yang dah tekan button share. InsyaAllah bila kita buat sesimpel itu, kita insyaAllah pun akan dapat banyak manfaat kepada apa yang kita dah lakukan tu. Walaupun hanya tekan button share je, right, impact dia ramai orang akan tengok video ni balik, akan lihat semula, akan tonton semula, dan mereka akan dapat manfaat daripada apa yang kita tengah buat sekarang ni. Right, so yang pertama sekali, siapa dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen dah ready kalau katakan dah ready untuk tahu 3 cara. 3 cara senang kurus. Macam tadi saya bagi mukadimah, saya bagi tahu tentang statistik negara Malaysia. Okay, statistik negara Malaysia tentang dan berkenaan dengan kencing manis. Alright, KL line clear. So alhamdulillah KL line clear, Jengka line clear. So mana lagi negara yang tak line clear ni? Mungkin ada something yang kena tambah. Right. So kepada mereka yang dah ready tu, saya nak cakap terima kasih. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah, sebelum kita nak makan sesuatu benda, tanya kepada diri kita apakah yang kita rasa. Adakah you all rasa betul-betul lapar ataupun tak? Kalau katakan rasa macam tak lapar tapi rasa nak mengunyah, itu bukan lapar, itu namanya bosan. So boleh tak tanya pada, kalau tadi saya ada buat satu coaching dengan salah seorang daripada student baru Titanium. Dia beritahu waktu malam je mulalah saka dia datang untuk paksa dia makan. Saka dia datang. So kalau katakan macam tu, cubalah buang saka tersebut, sebabkan saka macam tu boleh bagi kita gemuk. Alright. Sangkut-sangkut juga. Okay, Seremban sangkut-sangkut. KL kau team. Ini kau team. Apa tu? Jengka kau team. Alright. Yang pertama tadi saya ulang, cuba kita tanya pada diri kita sebelum kita nak mengunyah tu, adakah kita lapar? Patut tak kita makan tu dulu? Sebab kalau kita ada nama dia mindful eating, itu membantu kita secara tidak langsung untuk kita mengawal berat badan kita. So kalau kita tak lapar, tak payah makan. Kalau katakan ada saka, cuba cek saka tu ke yang mengganggu korang punya internet tu. Saya tak tahu nak macam mana nak panggil saka, pasang kemian ke apa, saya tak pastilah. Itu kena tanya bomoh lain. Saya ni bomoh kurus, so susah sikit nak bantu bab tu. Right, so yang pertama tadi, tanya kepada diri kita, adakah kita betul-betul lapar? Kalau kita nak makan sesuatu, kalau katakan kita tak lapar tapi rasa nak makan, better lah kita tak payah makan. Alright. Waalaikumsalam Puan Fitri Zilman, apa khabar? Puan Sanisa Hassan ni saya nak baca sikit. Banyak kebaikan bila kita ada ilmu yang betul dan pengambilan makanan dan amalkan superfood ni. Dulu pening makan ketupat.
pening makan ketupat. Sekarang ni tak ada lagi pening-pening. Makan udang pun dah okey dah. Sekarang tak ada pening-pening dah. Alhamdulillah. Dah, terima kasih banyak kepada Tech Fitness perkenalkan program NKSC dan produk Superfood. So, terima kasih kepada Kak Sarisah aka Iron Lady kita. Iron Lady. Alright. Banyak masalah boleh settle dengan Kak Sarisah ni sebenarnya. Saya tengok tadi WhatsApp group, saya nak komen pun macam saya tengah fokus ni dengan kelas. Tak dapat nak komen sangat Kak Sarisah. Tapi Kak Sarisah saya memang respect betul lah tentang apa yang berlaku tadi tu. Alright, so Uda embun alok start line clear. Alright. So Alostar kau team, Jengka kau team, KL kau team. Maksudnya tak ada polis yang buat roadblock kat sini sampai internet connection korang tak ada masalah kan. Okay, now itu yang pertama. Kalau katakan rasa nak mengunyah, better lah makan benda lain. Kalau jenis rasa nak mengunyah sangat kan, better lah ambil Superfood ni satu sudu besar, ngap dia. Kalau rasa nak mengunyah juga, ambil satu sudu besar Superfood, makan sekali dengan sudu-sudu dia sekali. InsyaAllah. So, pas ni bolehlah kunyah air batu. Silakan kunyah air batu. Saya tak minat kunyah air batu sebenarnya. Okey, ingat kalau rasa macam nak mengunyah sangat, ambil satu sudu besar Superfood, makan. InsyaAllah dia akan kurang rasa nak mengunyah tu. Sebab bila kita ambil Superfood ni, dia punya kandungan fiber yang tinggi, boleh bantu kita rasa kenyang tu lama sikit. Okey, so kalau katakan badan kita rasa macam nak mengunyah aja, bermaksud bukanlah masalah mulut kita, bukan masalah kita lapar, kita bosan, cuba cari hobi ke, hobi mengumpul stamp ke apa benda semua kan, ataupun hobi pasang Lego ke apa benda semua, InsyaAllah lah tak ada rasa nak makan sangat. Itu adalah tips. Okay, now yang kedua pula. Yang kedua pula adalah ni yang nombor 2 ni kebetulan. Kebetulan siapa dah ready untuk tahu yang kedua? Sudu yang rangup. Okey, cari sudu plastik kalau nak makan sudu. Sudu bersih takut nanti kita makan dengan gigi-gigi kita sekali. Alright. Ingat tips tu. Siapa dah ready untuk point yang kedua ni boleh tak komen dah ready untuk point yang kedua? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen dah ready, sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya yang dah ready untuk kita tahu cara kurus, cara mudah kurus untuk mereka yang ada masalah kencing manis. Alright. Siapa dah ready boleh tak komen sikit? Alright. Saya rasa buat live hari-hari ni boleh gugur rahang saya ni. Saya kena pasang something. Alright, dah ready Dah ready. Okey, alhamdulillah dah ready, ramai dah ready ni. Yang seterusnya pula adalah kita cuba makan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Alright, mengandungi fiber yang tinggi, insya-Allah dianya akan membantu kita rasa kenyang tu lama sikit. Contohnya macam, in fact mereka makanan yang ada fiber yang tinggi ni, dia akan melambatkan pengeluaran insulin secara tiba-tiba, ataupun dia tak bagi insulin tu keluar secara tiba-tiba lah, yang paling penting. Sebab apa? Bila kita makan makanan yang fiber tinggi, insulin tu akan keluar juga, tapi dia tak keluar mengejut. So kepada insulin yang tak sensitif ni, keadaan insulin keluar secara mengejut tu memang agak membimbangkan. So that's why sangat penting untuk kita pilih makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Sebagai contoh, apple, brown rice kan. Lagi buah-buahan tertentu, sayur-sayuran tertentu, apa lagi, roti wholemeal, apa lagi, ubi keledek, sweet potatoes. Kita boleh makan benda tu semua dan kita tak perlu risau pun tentang masalah kencing manis. InsyaAllah kita masih lagi dapat mengawal bacaan gula di dalam darah kita sekiranya kita memilih makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. So kepada mereka yang mungkin tak tahu apa lagi cara, brown rice tak makan, okay, brown rice tak makan, apa lagi, roti wholemeal pun tak tahu nak cari kat mana. PKP semua kedai tutup katanya, semua roti Gardenia tutup, fine. Apple tak berbuah kata dia, banyak now alasan dia. So that's why kalau katakan banyak sangat alasan, banyak sangat songeh dia kan, senang cerita WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah pin dengan komen, ataupun WhatsApp dekat nombor telefon kita punya wakil-wakil, ejen-ejen dan stokis-stokis. Mereka boleh bantu you all untuk memberikan Superfood ni
secara mudahnya. Okey, sebab superfood ni really akan membantu kita rasa kenyang lebih lama dan mengandungi fiber yang tinggi dan mempermudahkan kita untuk menurunkan bacaan gula di dalam darah kita. Saya nak baca sikit komen. Baca sikit komen boleh tak daripada Puan Sanisa Sai ni. Benda boleh settle coach selagi semangat nak membantu. Alamak. Selagi semangat nak membantu tu lebih ramai lagi, semakin tebal, insyaAllah saya bantu, saya akan perjuangkan. Cewah. Oh lama cewah kita. Now baca pula komen daripada Puan Fitri Zilman. Dulu saya tak dapat nak hidu bau kambing bakar, Tapi saya tak makan kambing. Bila encik husband, sekejap saya nak letakkan ni kejap. Ya. Bila encik husband bakar daging kambing, cepat-cepat saya menjauhkan, takut pening. Sekarang ni okey je semenjak mengamalkan superfood. Saya first time dengar cerita pasal kambing bakar, tak boleh bau kambing bakar dengan superfood. Mungkin ini pun saya kena letak lah dekat poster dia, dekat superfood ni. Superfood ni boleh membantu mereka yang tak boleh hidu bau kambing bakar supaya boleh hidu bau kambing bakar. Saya kena bagi wife saya makan sebab dia tak suka makan kambing bakar. Alright. Pada saya, jika kita ikut meal plan yang betul dan makan pada waktu yang betul, rasa untuk mengunyah tu automatik tak ada. Sebab perut kita pun dah rasa kenyang. Itu kata Kak Puan Izan Cookies. Puan Izan Cookies, Puan Kamaziah kita pun adalah bekas student Supreme. Bekas student Supreme Batak Fitness dan telah berjaya menurunkan berat badan juga. Dan Puan Izan Cookies pun mengamalkan superfood ni, alhamdulillah, memberikan kesan yang sangat-sangat memberangsangkan, terutamanya kepada mak mertua Puan Izan Cookies. So that's why superfood ni saya berani cakap akan membantu ramai orang, kepada mereka yang ada masalah kencing manis ni, supaya jadi lebih sihat semula. Betul tu coach, memang pening kalau bau hidu kambing bakar. Sekarang makan pun dah tak pening dah. Testimoni pula. Apa tu testimoni? Superfood boleh makan kambing bakar. Dulu tak boleh bau, sekarang boleh. Tu testimoni barulah. Alright. So yang kedua tadi adalah cuba banyakkan makanan yang berfiber tinggi. Alright. Puan Fitri Zilman, kolesterol saya pun dah turun dan gula pun dah tahap normal. Alhamdulillah. Puan Fitri Zilman pun adalah seorang student Supreme kita yang tinggal di Bintulu kan. Kan betul tak? Apa tak cakap? Puan betul kot kan? Fitri Zilman. Betul lah. Saya kan, macam mana saya nak tahu benda ni semua? Saya ada sistem saya agak komprehensif. Alhamdulillah. Fitri Zilman kita tinggal di Bintulu. Apa betul? Yes, Supreme. Okay, Supreme berat dia dulu 62 kilo, turun 6 kilo. Alhamdulillah. So turun 6 kilo. So that's why bestnya kalau kita dapat follow diet plan yang betul. Biasanya saya akan buat macam ni tau. Kepada student-student saya, bila dia mula sign up dengan Batak Fitness, sama ada Supreme, Sapphire dan Titanium, saya akan buatkan meal plan untuk mereka. Dan bila saya dah buatkan meal plan untuk mereka, mereka follow je. Tak perlu nak banyak sangat bunyi, follow je. Itulah yang mendatangkan kesan yang positif kepada mereka yang benar-benar ingin menurunkan berat badan. Kalau katakan macam main-main je kan, aku tak nak gemuk, tapi aku tak nak kurus juga. Nak makan, tapi aku nak makan apa sahaja. Banyak songai dia, baling dia dengan pen ni, bagi dia tersedar sikit. Alright. Last sekali. Cara yang ketiga, macam manakah caranya untuk kita mudah mengawal berat badan kita walaupun kita ada masalah kencing manis. Tapi sebelum saya cakap pasal yang ke-10 ni, saya nak bagi tahu kenapa sebenarnya orang yang ada masalah kencing manis ni susah nak turunkan berat badan. Antara salah satu sebab dia adalah pertama apa? Mereka kadang-kadang terpaksa ambil ubat, kena ambil insulin, kena ambil ubat, dan ubat itu dan insulin itu juga adalah akan mengganggu progres mereka untuk turunkan berat badan. Itu yang pertama. Alright, so that's why sangat gila penting untuk kita tak ambil ubat kencing manis. Kalau boleh lah kalau boleh. Tapi kalau doktor paksa tu kena ambil jugalah kot. Doktor tu lebih tahu daripada saya pap kencing manis ni. Tapi saya
Saya rasa saya lebih tahu kot pasal bab makanan ni, saya rasa lah saya tak pasti. But anyway, alright. Dan mereka juga yang ada masalah kencing manis ni disebabkan insulin mereka tak stabil. Apa yang mereka makan tu lambat dijadikan tenaga. So dia jadi macam masalah sikit untuk turunkan berat badan. So that's why kepada mereka yang maybe kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis ni, cepat-cepat cari jalan. Cepat-cepat cari jalan untuk menyihatkan diri mereka. Cuba cari jalan untuk makan makanan yang betul dulu, mengikut keperluan masing-masing, dan insyaAllah penyakit tu akan hilang dengan mudah. Saya nak baca sikit komen daripada Kak Sanisa Sani. Dan satu lagi coach, dulu tapak kaki pucat je sebab kurang darah. Sekarang wow, merah cantik je tapak kaki ni. Merah-merah dara, suami cakap. Oh gitu. Gitu kau. Itu saya tak nak komen. Bab yang last tu saya tak nak komen. Saya tak nak komen. Macam-macam diorang ni kan. Ada satu persatu. Saya malah nak cerita je kan. Okay, last sekali Last sekali. Macam manakah caranya untuk kita, untuk mereka yang ada masalah kencing manis ni, mudah untuk turunkan berat badan? Mereka hanya spend masa 10 minit saja. Apa maksud dia? 10 minit pada waktu pagi untuk buat minor stretching, 10 minit pada waktu tengah hari untuk berjalan sikit, alright, dan 10 minit pada waktu malam untuk buat aktiviti meningkatkan kekuatan kita. 10 minit 3 kali sehari. Kau rasa kita tengok movie cerita apa nama bukan apa biasa, bukan gadis biasa. Pui, cerita tu kan setengah jam kita boleh tayar sambil menganga mulut kita. Ini kan pula spend masa 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu petang, 10 minit waktu malam untuk exercise sikit. Sebab small thing makes a difference. Maksud saya, kalau kita buat benda-benda yang kecil secara konsisten, dengan konsisten itulah yang akan menjadikan dan menampakkan kita punya hasil yang dalam jangka masa panjang. So that's why jangan kita bagi alasan terlalu banyak sangat. Sebenarnya kita ada masa, cumanya kita tak pandai nak uruskan masa saja. Itulah sebenarnya yang saya selalu explain kepada dulu saya ada ramai staff. Banyak now complain dia, tak ada masa lah bos, tak ada masa ni, tak ada masa tu. Kalau saya buat sedikit diagnosis sendiri kan, saya tahu masa diorang banyak habis main game. Tahu sangat. Tahu sangat. So that's why sebenarnya kita kena pandai tahu cara, cari jalan yang betul. Cari jalan betul supaya kita, sebab sekarang ni kita kena apa tahu? Kita kena faham bahawa nyawa kita mungkin berada di hujung tanduk kalau kita tak jaga kesihatan kita dengan betul. Dan benarnya simple je, kita boleh mulakan dengan jaga pemakanan yang betul. Lepas dah jaga pemakanan yang betul, insya-Allah semua benda yang positif akan berlaku dengan sangat tersusun kepada kita. Sebab bab kata orang putih, we are what we eat. Kita ni adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan tahap apa-apa, maka entah apa-apalah tahap kesihatan kita. Kalau kita menjaga pemakanan kita, insya-Allah kesihatan kita pun akan terjaga. So that's why sangat gila penting untuk kita menitik beratkan rasa kesedaran kita pada tahap kesihatan kita. Mungkin sebenarnya kita rasa kita sihat, tapi sebenarnya kita tak pasti sejauh mana tahap kesihatan kita. So that's why kita patutlah mulakan langkah yang pertama, contact agent-agent, contact stokis-stokis, contact wakil-wakil Batak Fitness di negeri masing-masing, supaya you all akan berada di tahap kesihatan yang lebih baik. Okay, now that's why kepada mereka yang ingin mencuba superfood ni boleh contact agent dan stokis kita yang ada di macam-macam negeri. So sebab itu memang you all akan nampak, akan rasa perbezaannya. Okay, perbezaannya pada waktu kita nak makan. Ni bukannya produk kurus jangan salah faham. Ini adalah sejenis makanan. Ini adalah sejenis makanan yang akan membantu kita rasa kenyang lebih lama. Dia tidak diproses dengan apa-apa bahan kimia. Ia diperbuat daripada organic plant and seeds. Okay, organic kot. Dah diiktiraf
oleh USDA Organic dan dia adalah keluaran produk Muslim dan ini adalah sihat, ni adalah halal, boleh kita amalkan hari-hari, tidak memberi kesan sampingan. Cumanya kepada mereka yang ada masalah gastrik memang tidak digalakkan. Mereka yang ada masalah tekanan darah rendah pun saya tak galakkan. Walau bagaimanapun dah ada 2 orang dah cuba. Mereka yang ada masalah tekanan darah rendah ni, diorang cuba superfood ni, benda positif pula berlaku. Saya macam pelik sikit kan. So, macam tak apalah, saya pun tak berani nak kata yes, boleh ambil. Kalau katakan nak cuba, boleh cuba je lah. Cuba bercakap dengan kita punya wakil, kita punya ejen, kita punya stokis, ataupun kalau tak pasti nak kontak siapa, boleh je kontak nombor telefon di ruangan komen di dalam Facebook page IK ni. Dan kepada mereka yang sedang menonton saya dekat mana-mana tempat di luar sana, di dalam Facebook group ataupun mana-mana tempat, saya sarankan untuk menonton Facebook live kita ni di dalam Facebook page IK, supaya you all punya komen saya akan dapat baca. Setiap kali saya buat live pun you all akan nampak, you all akan dapat notification juga. So insyaAllah masing-masing kita akan dapat manfaat dengan apa yang kita buat ni. Alright, saya doakan anda sihat dan berjaya. Saya akan akhiri Facebook live kita ni jam waktu sekarang ni. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 9 pagi. Besok petang, besok malam saya tak buat live gamaknya. Okey, kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya dan selamat berpuasa 6. Bye.